Mungkin sejarah lompat parti ini akan berakhir dan tidak akan berlaku lagi selepas pilihan raya umum ke-15. Kita pun kena faham selama hari ini Barisan Nasional khususnya tidak pernah diuji menjadi pembangkang. 61 tahun kita jadi pemerintah. Jadi sahabat-sahabat kita yang selama hari ini menjadi menteri, sahabat-sahabat kita yang selama hari ini menjadi wakil rakyat, memang tidak pernah diuji mereka ini sama ada mereka ini mempunyai ketahanan ataupun tidak untuk menjadi pembangkang. Dan bila kita kalah pada pilihan raya umum yang ke-14, pada ketika itulah baru kita tahu bahawa ada di antara sahabat-sahabat kita, ada yang pernah menjadi menteri, ada yang pernah menjadi timbalan menteri, rupa-rupanya tidak mempunyai ketahanan. Selama hari ini kita tak boleh nak sukat kerana kita memerintah. Mereka tidak pernah diugut oleh SPRM, oleh pihak pemerintah yang lain dengan menggunakan SPRM, dengan menggunakan lembaga hasil dalam negeri, dengan menggunakan polis dan macam-macam. Hanya selepas 2018 barulah mereka ni merasa menjadi pembangkang. Barulah mereka ni merasa tidak semewah dulu. Hilang nikmat, hilang kuasa. Barulah mereka ni merasa rupanya susah jadi wakil rakyat tanpa peruntukan setiap tahun oleh kerajaan. Barulah mereka berhadapan dengan semua masalah-masalah ni. Namun setelah kita membuat akta lompat parti, saya yakin selepas ni tidak ada yang akan hilang akal untuk meninggalkan parti politik yang mereka wakili dalam pilihan raya. Kerana selepas ini sesiapa juga yang contohnya bertanding atas tiket BN tetapi dia wakil daripada UMNO, maka mereka akan terus kekal di dalam UMNO kecuali mereka diangkat menjadi yang di-Pertua Dewan Negara, ataupun kalau mereka ini dipecat, atau mereka dipecat, ataupun mungkin ada mungkin juga ahli-ahli bersatu ada peluang yang cerah untuk melompat parti sekiranya parti mereka dibubarkan. Contohlah kita tengok pun bersatu ni macam dah tak banyak sangat masa depan dia. Jadi kalau misalnya satu hari nanti bersatu dibubarkan, maka ahli-ahli bersatu berhak untuk kembali menyertai UMNO. Itu tidak akan menyebabkan mereka being penalized ataupun disqualify sebagai seorang ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Kalau parti terbubar lah. Kalau parti terbubar. Kalau saja-saja lompat tak boleh lah Saja-saja lompat tak boleh. Tak boleh. Kalau dipecat boleh. Kalau seseorang tu dipecat oleh parti dia, dia masih lagi merupakan seorang wakil rakyat. Okey. Masa depan, bagi saya hari ini, bagi saya sebenarnya mereka sendiri pun tahu bahawa mereka tidak ada masa depan kalau mereka bertanding atas tiket bersatu. Itu sebab kita tengok banyak di antara mereka ini cuba untuk melobi bagi membolehkan mereka bertanding atas tiket Barisan Nasional. Saya rasa lah kalaupun ada mungkin satu dua orang yang akan dipertimbangkan oleh pihak kepimpinan parti. Rata-ratanya kalau bagi saya lah kalau bagi saya, kalau nak pertimbangkan mungkin seorang je lah kerana orang tu mungkin mempunyai kedudukan yang strategik di dalam parti dia. Kita pun kena fleksibel. Kita kena fleksibel. Kalau kita tarik orang tu boleh menyebabkan ramai lagi pengikut-pengikut dia lain pun keluar daripada bersatu, maka sepatutnya kita boleh pertimbangkan. Kita boleh pertimbangkan.
Yang kedua, faktor ada kemungkinan besar dana yang disimpan oleh parti musuh kita ni sebahagiannya berada di tangan orang tu. Jadi dari segi strategi, kalau nak menyebabkan musuh kita ni kekurangan dana, maka kita pecahkan dia orang. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang mungkin boleh dipertimbangkan oleh kepimpinan parti. Bagi saya boleh terimalah kalau ada hujah-hujah yang rasional. Kenapa kita perlu mempertimbangkan satu atau dua orang? Mungkin kita boleh pertimbangkan. Itu pasal bapak parti tu. Tapi yang ada di kalangan ni, baju dia UMNO. Tapi hati dia merah. Itu kita tak boleh panggil dia katak. Itu kita boleh panggil dia katak yang tak berjaya melompat. Dia ahli UMNO, jiwa dia PPBM. Hari ini Datuk Seri Najib merasmi dia rasmi ucap tama dalam konvensyen Barisan Nasional di Selangor. Beliau mengatakan bahawa ada di antara kita ni ahli UMNO tapi hati dia bunga. Lebih kurang lah tu. Lebih kurang lah. Maknanya betul lah. Kita pun cakap sebenarnya benda ni lama dah. Ada setengah-setengah orang dia ahli UMNO tapi dia orang PPBM. Walak dia bukan pada Presiden UMNO. Kesetiaan dia bukan kepada Presiden, kepada UMNO, tetapi kesetiaan dia kepada Bersatu. Kita harap benda ni, saya yakinlah pemimpin pun sedar siapa mereka-mereka ni. Dan boleh saya katakanlah ada lebih kurang dalam 7 orang yang hari ni begitu gelabah. Mereka takut. Orang UMNO, seorang daripadanya Bersatu. Jadi 6 orang lah daripada UMNO sebenarnya yang begitu worried, risau, takut mereka tak diberikan tempat. 2 daripada mereka merupakan menteri dalam kabinet Ismail Sabri. 3 daripada mereka merupakan timbalan menteri. Seorang tu nak jadi menteri tak dapat, nak jadi timbalan tak dapat, jadi duta pun tak dapat. Jadi saya rasa bukan satu rahsia lah, itu adalah bak kata orang tu open secret. Semua orang pun tahu siapa dia orang-orang ni. Tak payah buka pun orang tahu lah. Kira sekarang ni nampak ni UMNO ni punya sertifikat keep on track untuk Piala 15 tu. Bila ROF menerima penangguhan kan. Dan tu ada sebut awal. Dan apa dari top 5 ni patutnya buat apa sekarang? Saya rasa top 5 dah bermesyuarat. Top 5 dah bermesyuarat. Jadi sekarang ni yang perlu difokuskan ialah setelah tamatnya hari ni dah tamat dah. Sudah tidak ada lagi sebarang ikatan perjanjian dengan pembangkang untuk kita tidak melakukan pilihan raya. Jadi bagi saya simple saja. Top 5 perlu sebulat suara bersetuju. Dalam tempoh 1-2 minggu ni Parlimen mesti dibubarkan. Tak boleh tunggu lagi dah. Kita tak ada banyak masa. Kerana saya menjangkakan dalam tempoh terdekat ini, bulan 10, keadaan ekonomi akan menjadi lebih parah. Kadar inflasi akan lebih dirasai oleh rakyat. Dan ada kemungkinan besar banjir akan berlaku lebih awal. Bukan lagi tunggu bulan 11, bulan 12. Bulan 10 pun mungkin akan kita terpaksa berhadapan dengan musibah hari. Jadi kalau kita boleh segerakan pilihan raya kita seawal September, itulah yang terbaik sekali lah. Kita jangan bazirkan lebih banyak masa. Dan kita buat seberapa segera yang mungkin.